Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah sangat menyayangi kita. Allah sentiasa melindungi kita. Allah sentiasa menjaga kita. Mudah-mudahan Allah tetap menjaga kita, mengawasi kita sampai akhir kehidupan kita di dunia, dan kita diselamatkan Allah daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana dengan perantaraan lisan baginda lah telah sampainya risalah iman, risalah Islam, risalah ihsan. Kerana baginda lah kita kenal Allah Subhanahu wa taala. Kerana baginda lah kita menganut satu agama yang sangat sempurna, daripada sekecil-sekecil perkara sampai sebesar-besar perkara. Dan kerana baginda lah pengorbanan baginda, ahli keluarga, sahabat-sahabat, pejuang-pejuang, para ulama-ulama, yang sehingga hari ini kita dapat menikmati kesejahteraan dan keselamatan dalam agama ini. Mudah-mudahan kerana baginda ini juga perjuangannya, kita pun kena kuatlah berjuang. Kita sama-samalah berjuang untuk agama ini dalam posisi masing-masing. Berjuanglah sebagai seorang ibu, pastikan Islam ini diamalkan, diwarisi untuk anak-anak kita. Berjuanglah menjadi seorang isteri sebagaimana yang Rasulullah sentiasa sebut dan ingat. Berjuanglah kita sebagai seorang anak kan, buat ibu bapa kita. Berjuanglah kita sebagai seorang sahabat, sebagai seorang adik-beradik. Sebab kita semua akan ditanya akan apa air tangan kita untuk agama ini. Subhanallah. Jadi kita ambil masa sikit untuk sama-sama berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Ashraqal badru alaina, fahtafat minhul buduru, misla husnika ma ra'ayna, qattu ya wajha sururi. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahu suduri. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi. Alhamdulillah, insya-Allah kita akan sambung pengajian kita pada muka surat berapa? Masih lagi dalam bab iddah, betul kan? Surat berapa ya? Saya tak jumpa tadi. 245. Saya ucap terima kasih kepada jemaah muslimah di sini sebab membenarkan kita gunakan platform ini bagi membincangkan tajuk ni. Sebab dia jadi panjang kan tajuk ni, sebab peluang ni juga saya guna untuk jawab banyak soalan yang ditanya di Facebook. Okey, 245, 246 ya.
Okey, kita ambil 245 bawah tu ya. Kita baca dulu, kemudian insya-Allah setengah masa tu kita akan buat soal jawab sikit. Hikmah ihdah, iaitu berkabung kerana kematian suami. Bila kita sebut iddah ni sama ada bercerai hidup. Maksudnya iddah ni bercerai hidup lah. Bercerai talak 1, talak 2. Dan juga ada juga termasuk talak 3 lah. Tapi bila sebut ihdad. Bila sebut ihdad, iaitu ni berkabung. Jadi kita akan pergi juga, sebab dalam bacaan kita dalam kitab ni dia tak bagi detail. Apa yang boleh, apa yang tak boleh dalam bab berkabung. Perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fauqa salasin, kerana kematian orang yang mempunyai hubungan dekat dengan isteri seperti saudara lelaki maupun saudara perempuan, ayah, ibu dan lain-lain. Sedangkan kematian suami telah disebutkan beberapa riwayat yang sahih. 4 bulan dan 10 hari. 4 bulan 10 hari adalah tempoh berkabung. Kita ni boleh tak berkabung untuk kematian selain daripada suami? Kalau kematian ibu ayah, kematian adik-beradik, boleh tak kita berkabung? Dibenarkan tidak melebihi 3 hari. Tidak melebihi 3 hari. Itu memang disebut dalam satu hadis Nabi. Tidak ada berkabung melainkan melebihi 3 hari bagi kematian yang bukan suami. Contoh adik-beradik kita meninggal ataupun ibu bapa kita meninggal. Kita nak menunjukkan rasa sedih. Bukan nak menunjuk-nunjuk, tapi nak mengekalkan, nak menjaga, nak menghormati suasana tu kan. Jadi kita adik-beradik berkabung 3 hari contohnya. Memakai pakaian yang tidak menyelah. Tidak pergi keluar, maksudnya membeli belah, pergi berjalan. Ni mak baru meninggal semalam, dah ada dah. Maksudnya dah pergi berjalan ke sana sini, lepas tu siap update dekat Facebook, nampak tak? Maksud benda tu boleh menimbulkan fitnah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah sangat menyayangi kita. Allah sentiasa melindungi kita. Allah sentiasa menjaga kita. Mudah-mudahan Allah tetap menjaga kita, mengawasi kita sampai akhir kehidupan kita di dunia, dan kita diselamatkan Allah daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana dengan perantaraan lisan baginda lah telah sampainya risalah iman, risalah Islam, risalah ihsan. Kerana baginda lah kita kenal Allah Subhanahu wa taala. Kerana baginda lah kita menganut satu agama yang sangat sempurna, daripada sekecil-sekecil perkara sampai sebesar-besar perkara. Dan kerana baginda lah pengorbanan baginda, ahli keluarga, sahabat-sahabat, pejuang-pejuang, para ulama-ulama, yang sehingga hari ini kita dapat menikmati kesejahteraan dan keselamatan dalam agama ini. Mudah-mudahan kerana baginda ini juga perjuangannya, kita pun kena kuatlah berjuang. Kita sama-samalah berjuang untuk agama ini dalam posisi masing-masing. Berjuanglah sebagai seorang ibu, pastikan Islam ini diamalkan, diwarisi untuk anak-anak kita. Berjuanglah menjadi seorang isteri sebagaimana yang Rasulullah sentiasa sebut dan ingat. Berjuanglah kita sebagai seorang anak kan buat ibu bapa kita. Berjuanglah kita sebagai seorang sahabat, sebagai seorang adik-beradik. Sebab kita semua akan ditanya akan apa air tangan kita untuk agama ini. Subhanallah. Jadi kita ambil masa sikit untuk sama-sama berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika.
asyraqal badru alaina fahtafat minhul buduru misla husnika ma ra'aina qattu ya wajha sururi anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahu suduri ya habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallu alaihi. Alhamdulillah, insya-Allah kita akan sambung pengajian kita pada muka surat berapa? Masih lagi dalam bab aidah, betul kan? Surat berapa ya? Saya tak jumpa tadi. 245. Saya ucap terima kasih kepada jemaah muslimah di sini sebab membenarkan kita gunakan platform ini bagi membincangkan tajuk ni. Sebab dia jadi panjang kan tajuk ni, sebab peluang ni juga saya guna untuk jawab banyak soalan yang ditanya di Facebook. Okey, 245, 246 ya. Okey, kita ambil 245 bawah tu ya. Kita baca dulu, kemudian insya-Allah setengah masa tu kita akan buat soal jawab sikit. Hikmah ihdah, iaitu berkabung kerana kematian suami. Bila kita sebut iddah ni sama ada bercerai hidup. Maksudnya iddah ni bercerai hidup lah. Bercerai talak 1, talak 2. Dan juga ada juga termasuk talak 3 lah. Tapi bila sebut ihdad, bila sebut ihdad iaitu ni berkabung. Jadi kita akan pergi juga sebab dalam bacaan kita dalam kitab ni dia tak bagi detail. Apa yang boleh, apa yang tak boleh dalam bab berkabung. Perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fauqa salasin, kerana kematian orang yang mempunyai hubungan dekat dengan isteri seperti saudara lelaki maupun saudara perempuan, ayah, ibu dan lain-lain. Sedangkan kematian suami telah disebutkan beberapa riwayat yang sahih. 4 bulan dan 10 hari. 4 bulan 10 hari adalah tempoh berkabung. Kita ni boleh tak berkabung untuk kematian selain daripada suami? Kalau kematian ibu ayah, kematian adik-beradik, boleh tak kita berkabung? Dibenarkan tidak melebihi 3 hari. Tidak melebihi 3 hari. Itu memang disebut dalam satu hadis Nabi. Tidak ada berkabung melainkan melebihi 3 hari bagi kematian yang bukan suami. Contoh adik-beradik kita meninggal ataupun ibu bapa kita meninggal. Kita nak menunjukkan rasa sedih. Bukan nak menunjuk-nunjuk, tapi nak mengekalkan, nak menjaga, nak menghormati suasana tu kan. Jadi kita adik-beradik berkabung 3 hari contohnya. Memakai pakaian yang tidak menyelah. Tidak pergi keluar, maksudnya membeli belah, pergi berjalan. Ni mak baru meninggal semalam, dah ada dah. Maksudnya dah pergi berjalan ke sana sini, lepas tu siap update dekat Facebook, nampak tak? Maksud benda tu boleh menimbulkan fitnah.